Hai kelas, hari ini kita akan sambung 8.2 tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran barat. Okey, Raja-Raja Melayu ini telah menggunakan pelbagai strategi untuk melindungi kepentingan bangsa ataupun kepentingan rakyat dan kedaulatan negeri dalam menghadapi cabaran perluasan kuasa barat. Okey, apakah tindakan ataupun langkah ataupun strategi ataupun cara Raja Melayu buat? Okey, yang pertama, tuntutan Raja Melayu melalui Duba. Yang kedua, diplomasi menangani tekanan British. Yang ketiga, keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Keempat, menggubah undang-undang tubuh. Dan kelima adalah Raja menerajui pemodenan negeri. Jom kita lihat tuntutan Raja Melayu melalui Duba. Cikgu pernah kata, Duba tu dia merupakan wadah pertemuan. Wadah ataupun saluran ataupun tempat pertemuan lah antara raja-raja dengan pihak British bagi membangkitkan isu-isu masyarakat tempatan yang terjejas akibat dasar pentadbiran British. Okey, jadi raja ni berperanan sebagai juru bicara, menzahirkan suara membela nasib serta melindungi kepentingan bangsa melalui Duba. Duba ni macam sidang-sidang Raja-Raja Melayu lah dengan pihak British. Tengok gambar ni, ada Sultan Melayu dengan muka-muka British. Okey, kita lihat. Contoh Duba di Kuala Lumpur 1903, Sultan Perak iaitu Sultan Idris Mushido Azam Shah mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral dan melaksanakan ataupun mendesak untuk melaksanakan langkah pengembalian kuasa kepada institusi raja. Yang kedua, Sultan Perak juga mendesak bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan persekutuan ditambah dan dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. Okey, di Duba Kuala Lumpur juga yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhammad Ibni Yang Tuan Antah menuntut bahasa Melayu mesti digunakan sebagai bahasa rasmi persekutuan. Di Duba Pekan Pahang 1932, Sultan Perak iaitu Sultan Idris Shah juga tegas mendesak kuasa pemerintahan dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu dan Majlis Negeri dalam semua aspek pemerintahan negeri. Okey, di Duba Klang Selangor 1937, kita boleh lihat yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman ni menggesa British untuk memberikan peluang perkhidmatan kepada buruh dari rumpun alam Melayu, khususnya orang Jawa lah, untuk menggantikan buruh Cina, buruh India yang dibawa masuk oleh British lah di negeri-negeri Melayu. Okey, manakala Sultan Pahang itu Sultan Abu Bakar Ayatuddin Al-Muzza Azam Shah mendesak British memberikan perhatian kepada masalah orang Melayu yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun tanah. Manakala Duba di Negeri Sembilan Sri Meranti 1939 pula, Sultan Selangor iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah mencadangkan penubuhan Malay's Girls College yang sama taraf seperti Malay's College Kuala Kangsar lah, supaya meningkatkan lagi pendidikan kaum wanita. Itu bukan Malay's Girls College lah. Okey, kita boleh lihat bahawa peranan Raja-Raja Melayu melalui Duba iaitu melembangkan kepekaan dan tanggungjawab Raja-Raja Melayu sebagai pelindung rakyat. Peranan sedemikian sangat pentinglah kerana orang Melayu pada masa tersebut tidak mempunyai suara ataupun tidak boleh ada wakil dalam pentadbiran kerajaan British lah. Jadi raja ni yang memainkan peranan membela nasib rakyatnya. Okey, yang kedua, diplomasi menangani tekanan British. Apa tu diplomasi? Kamu kena tahu. Diplomasi macam skill kita pergi berurusan lah, ataupun hubungan antarabangsa yang licin. Maksudnya Sultan ni dia ada kemahiran untuk berurusan dengan British lah tanpa menyinggung perasaan. Tidak secara terang-terangan lah. Walaupun dia tak suka British pun dia tak secara terang-terang boycott. Kita kata macam main angin British lah, diplomasi. Kita kata kebijaksanaan berurusan. Okey, jadi kita boleh lihat kebijaksanaan diplomasi, ketinggian peribadi dan semangat patriotik ini dipamerkan oleh dua sultan di negeri Johor, Sultan Abu Bakar serta di Terengganu iaitu Sultan Zainal Abidin ketiga
Okey, kita lihat di Johor. Sultan Abu Bakar, dia mengadakan hubungan baik dengan kerajaan negeri-negeri Selat. Kita tahu masa tersebut Pulau Pinang, Melaka, Singapura menjadi negeri Selat kan. Jadi dia mengadakan hubungan yang baiklah dengan kerajaan di sana. Jadi British ni menyebabkan British mengekalkan kawasan Teluk Belanga di Singapura sebagai milik Kesultanan Johor, serta baginda dan kerabatnya menetap di Singapura sehinggalah pada tahun 1889 sahaja baru berpindah ke Johor. Yang kedua, membuat kunjungan ke England bertemu dengan Ratu Victoria sehinggakan baginda dikurniakan gelaran Maharaja Johor. Maharaja ni macam tinggi lah level tu. Maharaja Johor pada tahun 1868 ini dapat meredakan tekanan Governor negeri-negeri Selat sebab Governor lihat ratu mereka kurniakan. So macam berkuasa lah. Jadi dia pun akan kendor sikit Governor tu. Macam kurang lah beri tekanan. Dan Sultan Abu Bakar juga diberi kepercayaan menyelesaikan pertikaian di negeri-negeri Melayu. Yang ketiga, menubuhkan lembaga penasihat Johor di London. Ali dilantik oleh baginda dalam kalangan pegawai British yang berpengaruh. Okey, jadi membantu menasihati baginda dalam hal pentadbiran. Jadi kebijaksanaan dan diplomasi dan dasar persahabatan Sultan Abu Bakar dengan British ni telah berjaya mengekalkan kedaulatan Kesultanan Johor sehingga tahun 1914 sahaja. Jadi kita boleh lihatlah dia bersahabat dengan British menyebabkan kedaulatan terpelihara lah. Yang kedua, Sultan Zainal Abidin III ni dia kebijaksanaan dalam rundingan di mana baginda merupakan pemerintah yang berani mempertahankan kedaulatan negeri. Sehingga kan baginda ni berangkat ke Singapura untuk berunding dengan Governor negeri-negeri Selat selepas perjanjian Bangkok 1909. Yang kedua, menandatangani perjanjian British Terengganu 1910 dan hasil rundingan ini telah membawa kepada perjanjian tahun 1910 ni. Gambar ni perjanjian baru lah untuk meminda perjanjian Bangkok. Dia tak terima perjanjian Bangkok, so dia buat perjanjian baru. Itu perjanjian 1910 yang hanya bersetuju menandatangani perjanjian jika British mengakui Terengganu merupakan negeri yang merdeka dan Terengganu hanya menerima wakil British dan tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran negeri. Jadi kita boleh lihatlah kebijaksanaan diplomasi dan sikap patriotik Sultan Terengganu ini telah membolehkan Terengganu menyekat kemasukan penasihat British sehingga tahun 1919. Lama jugalah dia berdaulat, kita kata. Yang ketiga, keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Sebab negeri-negeri Melayu Utara ni dia telah lihat bahawa negeri-negeri Melayu bersekutu seperti Perak, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang yang menerima residen tu telah hilang kewibawaan serta hilang kuasa. Jadi telah menyedarkanlah pemerintah ni di Perlis, Kelantan, Terengganu, mana lagi, Kedah tentang kedudukan politik mereka akan terancang sekiranya tindakan British nak campur tangan. Oleh itu, mereka sentiasa berusaha mempertahankan hak dan identiti negeri dan enggan menerima penasihat British yang dilantik selepas perjanjian Bangkok 1909. Jadi kita lihat penasihat British di Perlis pada masa tersebut. Yang pertama iaitu Meadow Frost. Okay. Walaupun kita kata selepas perjanjian Bangkok itu naungan negeri Siam sebahagiannya diberikan kepada British pada tahun 1909, tetapi secara rasmi lah di Perlisnya dia tidak ada sebarang kontrak perjanjian ataupun kita kata perjanjian rasmi lah, sehinggalah pada 28 April 1930 sahaja perjanjian Perlis British ni ditandatangani yang menjadikan Perlis ni secara rasmi negeri Melayu terakhir menerima naungan British, dan perjanjian tersebut meningkatkan kawalan penasihat British terhadap pentadbiran negeri melalui Majlis Mesyuarat Negeri Perlis lah. Sebab masa tu kita kata Perlis ni macam dia berada di bawah Kedah. So yang diambil oleh British secara rasmi itu adalah Kedah. Tapi lepas tu Perlis ni dia macam kata adalah Perlis tu. Jadi dia
secara rasmi lah kita kata negeri tu diambil jadi negeri Perlis kita kata. So dia adakan perjanjian ni lah pada 1930. Jadi ini kita boleh kata merupakan negeri Melayu terakhir lah dan yang menerima naungan British. Dan perjanjian ni lah, apa kesan perjanjian ni? Ini telah menyebabkan penasihat British tu mempunyai kuasa lah dan telah mengawal lah pentadbiran negeri. Jadi kita boleh kata Perlis hilang kuasa lah kita kata melalui perjanjian Perlis British ni. Okey, kita lihat pula di Kedah. Di Kedah, British mahu menghantar W.G. Maxwell sebagai penasihat mereka. Tetapi kehadiran W.G. Maxwell ni tidak diterima oleh Majlis Mesyuarat Negeri Kedah yang diterajui oleh Tunku Mahmud ni telah menyebabkan pengeseran macam balah-balah sikit lah, tidak puas hati, pengeseran lah. Dan konflik ini akibat juga disebabkan oleh tindakan melampau yang mencampuri urusan pentadbiran negeri. Serta mereka juga menentang langkah W.G. Maxwell yang mahukan surat rasmi tu kena melalui residen. Dulu tak payah melalui residen ni, datang je nak macam-macam letak syarat, kena melalui residen lah, kena tulis dalam bahasa Inggeris lah. Serta tindakan W.G. Maxwell sendiri ni yang kita kata biadab lah, dia mengenepikan nama Kedah dalam surat rasmi. Sedangkan negeri Kedah ni sebuah negeri, kamu kena ada lah macam nama Kedah ke, secara dalam rasmi yang kita ada alamat. Tak ada, nama Kedah diketepikan. Dan lebih melampau lagi, di rumahnya, kediamannya, dia mengibarkan bendera Union Jack. Sangat tidak wajar dan sangat mencabar identiti negeri Kedah. Jadi konflik penasihat British ni telah membawa kepada perjanjian Kedah British lah pada tahun 1 November 1923. Walaupun kita kata akhirnya dia boleh campur tangan lah, boleh berkuasa. Walaupun dulu tu macam tak terima sangat. Tapi di Kedah ni mereka masih berjaya mengekalkan identiti sebagai negeri Melayu sebab mereka sangat tegas dalam bab-bab identiti negeri Melayu ni. Contoh yang dapat dikekalkan ialah bahasa Melayu dalam pentadbiran dan perundangan. Mereka juga dapat penggunaan kalender hijrah. Yang ketiga, cuti umum pada hari Jumaat. Dan keempat, keutamaan melantik pegawai Melayu dalam pentadbiran. So nampaklah penentangan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah ni telah berjaya mengekalkan identiti Melayu lah. Kalau soalan tanya, apa yang akan terjadi kalau kita tidak menghalang W.G. Maxwell punya pembaharuan? Kamu boleh cakap banyak benda lah. Mungkin dia akan campur tangan lebih banyak ke. Mungkin orang Melayu ataupun Kedah ni tidak berjaya mengekalkan identiti. Contoh, boleh cakap mungkin bahasa Inggeris akan digunakan dalam pentadbiran dan perundangan. Mungkin kalender hijrah tidak digunakan, digantikan dengan kalender barat. Cuti pula mungkin cuti hari Ahad. Sebab dulu kalau negeri Melayu mereka memang cuti public holiday ni pada public holiday pula. Cuti umum ni adalah pada hari Jumaat. Tapi sebab barat masuk ni dia tukar jadi hari Ahad. Macam tu lah. Jadi keutamaan melantik tu mungkin kalau kita tidak menyekat mereka pada awalnya, mungkin mereka akan melantik banyak pegawai barat. So kita boleh lihat lah di Kedah ni mereka berjaya mengekalkan identiti mereka. Kena ingat yang ni penting. Okey, di Kelantan pula Sultan Muhammad keempat tidak menerima perjanjian Bangkok. Jadi British ni berunding dengan Baginda untuk mewujudkan perjanjian lain. Dan akhirnya perjanjian hanya ditandatangani dengan British dengan Kelantan pada tahun 1910. Dan kandungan perjanjian tu termasuklah J.S. Mansell ni dihantar sebagai penasihat British. Sultan Kelantan ni kena laksanakan penasihat British dalam semua perkara kecuali agama Islam dan adat istiadat lah. Dan Sultan Kelantan ni tidak dibenarkan membuat hubungan dengan kuasa luar tanpa melalui penasihat British. Walaupun di Kelantan kita kata pada 1910 ni sudah tandatangani perjanjian terima itu penasihat British, tapi kita masih boleh kata yang bahawa Sultan Kelantan ni dia tidak terima lah, sebab tajuk kita kan enggan terima penasihat British. Pada awalnya memang dia tidak terima lah, sehingga kan perjanjian lain diwujudkan menggantikan perjanjian Bangkok.
Untuk penasihat British di Terengganu pula, Sultan Zainal Abidin ketiga ni enggan menerima penasihat British dan hanya menerima pelantikan wakil British yang tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran negeri dah pada tahun 1910. Jadi penguasaan British dalam pentadbiran Terengganu ni hanya berlaku apabila kemangkatan Sultan Zainal Abidin ketiga yang digantikan dengan Sultan Muhammad kedua yang menaiki takhta. Dan pada masa tersebut, Sultan Mahmud kedua ni sangat menerima banyak tekanan yang sangat kuat daripada British yang mendesak untuk menandatangani perjanjian yang membolehkan British ni campur tangan ataupun menghantar penasihat British lah. Jadi telah mendesak Sultan Muhammad kedua ni menandatangani perjanjian Terengganu British pada 24 Mei 1919. Dan perjanjian ini telah menyebabkan status daripada wakil British tu ditukar menjadi penasihat British yang membolehkan British campur tangan dalam segala hal ehwal pentadbiran negeri kecuali agama Islam dan adat istiadat. Penasihat British di Terengganu yang pertama iaitu J.L. Humphreys. Sultan Muhammad kedua ni pada masa tersebut dia hanya banyak berunding dengan pembesar negeri berbanding dengan merujuk penasihat British. Jadi tindakan ini telah menyebabkan British rasa marah dan dia dianggap sebagai menjadi penghalang kepada dasar British di Terengganu. Jadi dia telah mendesak sebenarnya dia banyak mendesak, banyak menekan sehingga kan Sultan Muhammad kedua ni turun takhta pada tahun 1920 dan digantikan dengan Sultan Sulaiman Badro Alamshah. Style British kalau dia tak suka Sultan mana, dia desak dia buat taktik nak bagi Sultan tu turun takhta dan naik Sultan yang sokong dia. Macam tu lah. Yang keempat, menggubah undang-undang tubuh. Jadi apa itu undang-undang tubuh? Kamu kena tahulah kalau undang-undang tubuh kerajaan negeri ini dia merupakan dokumen perjanjian bertulis tentang pembentukan secara rasmi dasar pemerintahan sesebuah kerajaan Melayu. Jadi Raja-Raja Melayu ni telah mengambil inisiatif dengan menjadikan pemerintahan negeri ni lebih bersifat kerajaan berperlembagaan, bukan berkuasa mutlak lah. Maksudnya berperlembagaan ni ada ikut undang-undang. Jadi bertujuan memperkukuhkan kuasa pemerintahan negeri dan menghalang kuasa asing untuk mencampuri urusan pentadbiran negeri. Tengok dua sultan ni juga, Sultan Abu Bakar dan Sultan Zainal Abidin ketiga. Jom kita lihat. Yang pertama, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ni dimasyurkan oleh Sultan Abu Bakar pada 14 April 1895 sebagai perlembagaan negeri yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Dan pengenalan Undang-Undang Johor ni telah menjadikan Johor ni sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja perlembagaan dan mempunyai unsur demokratik. Dan kandungan, kamu kena tahu bahagian Undang-Undang Tubuh ni kena tahu kandungan dan kepentingan mereka. Kalau untuk Undang-Undang Tubuh Johor ni dia ada 64 fasa dan kandungan yang penting sekali adalah Sultan tidak boleh menyerahkan negeri. Ingat, dia sudah mention awal-awal lagi, Sultan ni tidak boleh menyerahkan negeri ataupun kerajaan Johor kepada sebarang kuasa asing. Ini untuk menyekat nak kata ada undang yang menyekat daripada penyerahan negeri kepada British ataupun kepada kuasa asing Yang kedua, menteri-menteri dan jemaah pangkuan kerajaan tidak boleh menyerahkan negeri kepada kerajaan asing. Yang ketiga, jemaah menteri hendaklah terdiri daripada bangsa Melayu, rakyat Johor dan beragama Islam. Dia syaratlah ahli majlis mesyuarat kerajaan mestilah terdiri daripada rakyat Johor dan agama Islam sebagai agama negeri selama-lamanya. Dan Raja dan Kerajaan Johor mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan lain, terutamanya British. Dia mention awal-awal nak kata ada baik dengan British supaya British ni tak ada hak campur tangan Jadi dia mention kata semua pentadbiran dia kena orang Johor. So British tak ada sebab boleh campur tangan sebab mereka sudah ada satu undang-undang tubuh kerajaan. Kepentingan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ini telah menyediakan asas yang kukuh kepada negeri Johor untuk mengimbangi kuasa British dan mempertahankan identiti negeri. Yang kedua,
Perlembagaan tersebut dikubah untuk membentuk kerajaan berteraskan demokrasi bagi menggantikan pemerintahan bercorak mutlak. Yang ketiga, langkah ini memberikan kesan kepada rancangan British untuk menguasai Johor. Macam itulah. Okey, kita lihat pula Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu ni pada 2 November 1911. Sultan Zainal Abidin ketiga ni telah mengubah Undang-Undang Tubuh bertulis pertama di Terengganu, iaitu Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu, nama dia kena ingat. Ataupun nama lain iaitu Ikan Al-Muluk Bitar Deo Al-Suluk. Yang bermaksud, apa maksud dia tu? Maksud dia adalah keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan. Jadi kandungan dia, kamu akan lihat nanti kandungan dan kepentingan. Kandungan yang umumnya adalah mengenai kuasa sultan, tugas pembesar, kesetiaan rakyat dan peraturan dalam negeri. Kalau tadi kita tengok ada 64 fasa di Johor, di Terengganu ada 53 fasa. Kandungan penting termasuklah Kerajaan Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam ataupun Melayuiyah Islamiah. Islam merupakan asas perundangan negeri. Yang ketiga, Sultan Terengganu ni tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. Yang keempat, Sultan Terengganu yang menyerahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing hendaklah diturunkan dari takhta. Kelima, Menteri Besar hendaklah beragama Islam dan rakyat Terengganu. Okey? Dan keenam, ahli mesyuarat negeri boleh terdiri daripada orang bukan Melayu, bukan orang Islam, tetapi mesti rakyat Terengganu. Ini syarat dia, nampak tak? Betapa tekankan. Okey, kepentingan pula. Pengubahan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu ni merupakan langkah Sultan untuk memantapkan pentadbiran dan memelihara kedaulatan negeri. Yang kedua, pengubahan undang-undang tersebut berhubung rapat dengan usaha Sultan bagi mengukuhkan perpaduan dalam kalangan raja, pembesar dan rakyat jelata. Dan ketiga, kekuatan hubungan raja dengan rakyat ni dijadikan benteng untuk menghalang campur tangan British terhadap pemerintahan Terengganu. Baiklah, lihat pula yang kelima, iaitu raja menerajui pemodenan negeri. Kita boleh lihat di 3 negeri. Melalui 3 sultan ni, raja telah menerajui pembaharuan dan pemodenan negeri sebagai langkah untuk menutup ruang campur tangan British. Lepas tu, jom kita lihat pemodenan Johor. Sultan Abu Bakar ni telah bekerjasama dengan jemaah menteri yang sangat cekap dan taat setia untuk meneruskan pemodenan pentadbiran yang dulunya dipelopori oleh Temenggung Deng Ibrahim. Ingat kan, dalam 8.1 kita telah lihat dia sambung balik apa yang usaha yang dibuat. Jadi antaranya termasuklah dalam aspek pentadbiran, kewangan, undang-undang pelajaran, kesihatan, tanah, polis dan tentera. Sultan Abu Bakar, tengok Sultan Abu Bakar ni hebat bersama pembesar baginda di Istana Besar Johor, Istana Besar ni. Nampak hebat, moden dan gah. Jadi Sultan Abu Bakar ni telah bekerjasama dengan pembesar berwibawa untuk menubuhkan pelbagai jabatan yang boleh menguruskan pembangunan rakyat dan negeri. Contoh pembesar yang berwibawa iaitu Datuk Jaafar bin Muhammad, Datuk Abdul Rahman bin Andak, Datuk Muhammad Saleh bin Berang, Datuk Muhammad Ibrahim bin Mushi Abdullah. Jabatan ini telah beroperasi dengan sangat cekaplah dan berkesan sehingga kaum British ni tidak ada ruang untuk campur tangan. Sebab dulu dia tengoklah di negeri Melayu bersekutu, contohnya Perak. Perak kan dulu ada dikatakan ada perbalahan semua tu kan, macam tidak sistematik. Kita kata macam mewujudkan satu ruang untuk British campur tangan. Tapi sebab Sultan Johor ni dia bijak, dia hebat, jadi dia tahu macam mana nak menyekat campur tangan. Jadi dia kena memastikan negara ataupun negeri Johor tu kita kata cekap lah, sampaikan jangan bagi peluang British tu campur tangan melalui kekurangan yang ada. Jadi Sultan Abu Bakar ni telah berjaya meletakkan Johor negeri yang moden berbanding negeri Melayu lain pada abad ke-19 sehingga baginda mendapat satu gelaran yang bergelar Bapa
Permodenan Johor. Hebat tak? Sehingga kan nama masjid pun pada tahun 1893 ni dibina atas nama Baginda. Kamu kena tahu juga kan, pada masa tersebut kan ada iaitu seorang Barat British ni yang bernama Sir Cecil Clementi Smith ni, dia dipelawa oleh Sultan untuk melawat Johor. Dia telah lihat di Johor sehingga kan dia balik semula, dia lapor kepada Setiausaha Negara dan pejabat tanah jajahan di London. Dia cakap ada organisasi yang baik di sana, kemajuan yang sangat memuaskan serta kerja-kerja yang sangat mengagumkanlah dilakukan oleh pegawai-pegawai Melayu. Jadi tidak ada bukti salah takbir yang boleh mewajarkan pelantikan residen British. Style British ni macam ni lah. Dia cari kekurangan, masalah yang ada di negeri-negeri Melayu dan dia pun nak letaklah Presiden British. So Johor ni dia bijak. Dia memastikanlah pentadbiran dia sangat cekap dan berkesan sehingga kan tiada lagi alasan untuk British campur tangan lah. Lihat kebijaksanaan. Jadi yang kedua kita lihat pemodenan di Kedah pula oleh Sultan Abdul Hamid Halim Shah yang dikenali sebagai Bapa Kedah Moden. Kerana Kedah pada masa tersebut melalui arus pembangunan dan pemodenan pada zaman Baginda ni, kerana pembebasan negeri yang sangat berkebolehan dalam menjayakan pembangunan negeri seperti Tunku Abdul Aziz, Tunku Mahmud, Tunku Ibrahim dan Wan Muhammad Saman. Dan pada akhir abad ke-19 juga Kedah telah mewujudkan Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Tanah Ukur, Jabatan Audit, Jabatan Pejabat Besar Pos dan Telekom, Mahkamah Keadilan dan Pasukan Polis Kedah lah. Jadi Kedah dapat mengembangkan sistem politik yang tersusun sebelum campur tangan British kerana telah mempunyai pegawai pengalaman dan memainkan peranan berkesan dalam sistem pentadbiran. Di Kedah pun sangat sistematik lah. Susah juga untuk British campur tangan dan kita boleh lihat lah sebenarnya Melayu, Sultan-Sultan Melayu ni, pembesar-pembesar Melayu ni hebat juga sebenarnya. Tak payah tunggu British datang, mereka sudah pandai memajukan pentadbiran. Jadi inilah satu pemandangan lah Pekan Melayu All-Star pada masa tersebut. Di Terengganu pula, Sultan Zainal Abidin III bersama-sama yang di-Pertuan Muda iaitu Tengku Muhammad melakukan pembaharuan dan pemodenan dalam bidang pentadbiran dengan menubuhkan Jemaah Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri pada tahun 1912. Dan perubahan badan ini telah membawa kepada penubuhan jabatan kerajaan seperti Pejabat Setiausaha Kerajaan, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Pesuruhjaya Keadilan, Pejabat Agama dan Pelajaran, Pejabat Kerja Raya dan Pejabat Pesuruhjaya Hutan. Jadi langkah tersebut merupakan usaha untuk menutup ruang pelibatan British dalam pentadbiran kerana menerusi institusi-institusi inilah. Biasa British ni suka melakukan campur tangan dalam sesebuah negeri sebab ini adalah institusi-institusi penting lah yang kita kata yang boleh British campur tangan. So dia memastikanlah jabatan-jabatan ni sangat tersusun. Jadi kita boleh lihat juga lah pada masa tersebut pejabat daerah dan tanah di Terengganu pada abad ke-20 sudah ada. Tak payah tunggu British datang memperkenalkan kan. Jadi kesepakatan dan kerjasama Raja-Raja Melayu menangani cabaran perluasan kuasa barat dapat memperkukuhkan kedudukan institusi raja sebagai pelindung bangsa dan peranan dan tindakan Raja-Raja Melayu ini telah mencerminkan kepentingan sikap kebijaksanaan dalam mempertahankan kedaulatan tanah air. Jadi kita sewajarnya menghargai peranan dan kebijaksanaan pemerintah dahulu dalam usaha menjamin kesejahteraan rakyat dan dengan menanam sikap taat setia kepada pemerintah. Nampak tak mereka berjuang-juang, mereka sehabis bolehnya melakukan satu usaha untuk melindungi kedaulatan tanah air. Jadi kita kena taat setia lah pemerintah. Bukan senang nak jadi pemerintah ni. Banyak dugaan, banyak cabaran yang kena mereka hadapi. Itulah perlu kepada kebijaksanaan. Jadi kita pun perlu belajar sejarah lah supaya kita tidak mengulangi apa yang berlaku pada zaman dahulu dan belajar daripada sejarah. Sekian saja. Terima kasih.